ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu sekalipun di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk pagi ini perbincangan kita adalah di surah yang baru, surah yang ke-11 di dalam Al-Quran, dan surah ini dikenali sebagai surah Hud. Surah ini dikenali sebagai surah Hud. Kenapa surah ini dipanggil sebagai surah Hud? Adalah kerana di antara cerita para rasul dan para nabi yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah ini, cerita yang paling panjang sekali adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Bermula daripada ayat 50 sehinggalah ayat yang ke-60 adalah berbicara berkaitan tentang Nabi Hud alaihi salam. Okey, ada lebih kurang 10 ayat Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang Nabi Hud. Ini kisah yang paling panjang di dalam surah ini tentang Nabi Hud berbanding daripada kisah Anbiya yang lain, maka dinamakanlah surah ini sebagai surah Hud. Dan surah ini disusun di dalam Quran merupakan surah yang kelima disebut yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, iaitu bermula dengan huruf. Sama ada kalau kita tengok huruf muqatta'ah ni antaranya Yasin, Taha, Qaf, Nun dan sebagainya, maka surah ini Allah mulakan dengan Alif Lam Ra, dan dia adalah surah yang kelima yang disusun dengan huruf muqatta'ah di permulaan surah ini. Dan surah ini adalah berbicara berkaitan tentang latar belakang kepada penurunan surah ini. Okey, para ulama tafsir menyebutkan iaitu surah Hud ini adalah diturunkan selepas surah Az-Zumar dan juga selepas ada 7 surah. Ada 7 surah. Dan surah itu dikenali sebagai surah Hamim, ataupun sebahagian kita menyebutkan surah-surah Hawamim. Surah-surah Hawamim. Ada 7 surah yang berturut-turut. Apa surah ni? Iaitu surah yang diawali dengan perkataan Ha dan Mim. Surah yang diawali dengan perkataan Ha dan Mim. Surah Hamim. Ada 7 surah. Sebab itu 7 surah itu dikenali sebagai surah Hawamim ataupun surah Hamim. Okey, ada 7 surah. Bila diturunkan? Okey, kalau kita tengok pada penurunan surah-surah di dalam Al-Quran, iaitu surah 7 Hamim ni diturunkan pada tahun yang ke-10 kenabian. Okey, tahun ke-10 kenabian. Ada beza tahun kenabian ataupun dipanggil tahun kerasulan dengan tahun hijrah. Bila sebut macam ni, para ulama sirat membezakan dua keadaan. Dan kita yang mendengar pun kita boleh bezakan. Kalau disebutkan sebagai tahun kenabian ataupun amun nubuwah, tahun kenabian, itu merujuk pada zaman Mekah Nabi. Kalau disebut sebagai tahun hijrah, itu adalah merujuk kepada zaman Madinah baginda Nabi. Jadi bila disebut sebagai tahun ke-10 kenabian, itu berarti setelah 10 tahun Nabi berdakwah dan Nabi telah menempuh macam-macam kesulitan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi dan para sahabat. Dan fasa itu juga adalah fasa kewafatan Khadijah dan kewafatan Abu Talib.
Okey, ini fasa dia. Dan sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan ada 7 surah, iaitu dipanggil surah Hamim tadi tu. Dan Allah Ta'ala juga menurunkan surah Hud. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah sebagai penguat semangat. Surah ni tujuan dia adalah untuk penguat semangat. Sebab itu selepas surah Hud adalah surah Yusuf. Kita dah bincang dah dahulu. Beberapa waktu sebelum kita bincang ke surah ini, ada lebih kurang 4 surah kot rasanya yang ke belakang tu kita dah bincang surah Yusuf. Panjang dah surah Yusuf kan. Iaitu surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Ada banyak sebab kenapa Allah cerita surah Yusuf. Sebab satu, sebagai motivasi pada Nabi lah. Nabi Yusuf pun telah mengalami ujian demi ujian dalam kehidupan dia. Sejak dari dia kecil sampailah dia dewasa. Ujian tu tak henti-henti. Dan Yusuf juga menjadi teladan kepada baginda Nabi SAW kerana sifat al-muhsinin. Sifat dia sebagai orang yang baik yang diiktiraf oleh Allah. Walaupun ujian tu bertimpa-timpa. Kemudian kenapa Allah cerita tentang Yusuf AS kepada Nabi? Sebab ini tunjukkan kepada kita Quran adalah mukjizat. Kerana apa? Sebab Nabi belum lagi hijrah ke Madinah. Nabi belum lagi bergaul dengan orang-orang Yahudi. Tapi Nabi telah bercerita tentang salah seorang Rasul daripada kalangan Bani Israel yang tak popular, iaitu Yusuf AS. Sebab Bani Israel waktu tu banyak cerita tentang Musa kan, Musa. Tapi Yusuf tak ada. Tapi Allah Ta'ala cerita detail tentang Yusuf yang tak digembar-gemburkan oleh Bani Israel daripada dia kecil sampailah baginda Nabi wafat. Baginda Yusuf AS wafat. Itu adalah sebagai satu bukti Quran ni bukan datang daripada Nabi ataupun daripada sesiapa, tetapi daripada Allah Ta'ala. Bahkan sebahagian orang Yahudi pun tak tahu cerita detail tentang Yusuf AS. Sebab itu kalau ibu-ibu baca surah Yusuf, ibu-ibu boleh tengok banyak dialog-dialog daripada Nabi Yusuf AS. Sebab itu menunjukkan pendetailan. Adanya dialog Nabi Yusuf AS itu pendetailan sebenarnya. Sebab macam mana Nabi boleh tahu dialog yang diucapkan oleh Yusuf? Sedangkan Nabi tak hidup di era Nabi Yusuf AS. Tidak lain dan tidak bukan, sudah tentulah ia datang daripada sesuatu yang telah mentadbir, mengurus alam ini. Itu antara sebablah Allah Ta'ala turunkan. Okey. Baik, sekarang ni surah Yunus, surah Hud dan surah Yusuf ni, 3 surah yang berturut-turut disusun dalam Quran ni, 3 surah ni memberi impak sebenarnya pada Nabi. Sebab ini adalah teladan. Ini adalah sebagai penguat semangat. Ini adalah sebagai satu bentuk pendidikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tahun ke-10 kita baca sirah Nabi. Nabi telah menempuh macam-macam ujian. Sebahagian sahabat Nabi dah hijrah ke Habsyah. Dan sebahagian yang tinggal di Mekah telah diseksa, dizalimi, bahkan ada dah dibunuh dah. 10 tahun berdakwah, 10 tahun itu Nabi mengalami kesukaran. Bukan makin senang tapi makin susah, makin sukar. Dan waktu tu pula kewafatan Khadijah, tulang belakang Nabi. Kewafatan Abu Talib, penguat semangat baginda Nabi. Semuanya telah waktu tu ditimpa ujian demi ujian. Maka datang surah ini sebagai penguat semangat. Okay? Sebagai penguat semangat. Dan samalah dengan surah yang saya sebutkan tadi, 7 surah dipanggil surah Hawamim ataupun surah Hamim. Kalau kita ada rezeki nanti, kita boleh baca 7 surah ni berturut-turut Allah Ta'ala susun dalam Quran dan dia diturunkan dalam tempoh yang sama dan dia memberi semangat. Kalau kita tertanya-tanya, macam mana datang semangat pada Nabi ni untuk tempuh ujian? Sebab ujian Nabi ni kalau kita belajar sirah, kita rasa luar biasa lah. Macam mana Nabi tempuh? Iaitu datang daripada surah-surah inilah. Dipanggil surah Hawamim, surah Hamim. Apa dia? Iaitu surah Ghafir ataupun dipanggil surah Mu'min. Kemudian surah Fussilat. Kemudian surah Ash-Shura. Kemudian surah Az-Zukhruf. Kemudian surah Ad-Dukhan. Kemudian surah Al-Jathiyah. Dan yang terakhir sekali iaitu surah Al-Ahqaf. Ini 7 surah yang berturut-turut daripada ayat 40 sampailah pada ayat daripada surah ke-40 minta maaf daripada surah yang ke-40 sampailah surah yang ke-46 ni adalah berbicara berkaitan tentang
surah berkaitan tentang surah yang dipanggil sebagai surah Hawamim. Ini surah penguat semangat lah. Jadinya, apa kaitan dengan Hud? Kalau Hawamim tu adalah dalam bentuk penceritaan penguat semangat, maka yang mendetailkan semangat-semangat itu adalah pada surah Hud melalui contoh-contoh para anbiya. Melalui contoh-contoh para anbiya yang Allah Taala datangkan kisah mereka di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi mukadimah yang kita nak bincang pada surah ini, iaitu kejap. Saya rasa ada kejap. Okey, baik. Minta maaf. Okey. Okey, apa lagi mukadimah yang kita nak bincang daripada surah Hud ini, iaitu surah Hud ini adalah menjadi asbab baginda Nabi SAW sehingga ditumbuh uban pada rambut Nabi. Ini antara sebab. Dan ini yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq seperti mana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Okey. Hadis ni ibu-ibu boleh baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah riwayat daripada Al-Imam Tirmizi, iaitu kata Abdullah bin Abbas, Abu Bakar As-Siddiq pernah tanya pada Nabi SAW. Kata Abu Bakar, "Qad syibta ya Rasulullah, adakah kamu ni dah berubah ni?" Sebab mereka sentiasa memerhatikan baginda Nabi. Tengok Nabi ni sentiasa. Lalu dia perasan, dah berubah dah Nabi SAW. Macam kita lah tengok anak kita kan. Sayang kita pada anak kita ni. Cepatnya membesar anak ni. Dah makin kurus anak mak ni. Sebab kita cakap macam ni, sebab kita sayang mereka, maka kita nampak perbezaan dia. Jadi sahabat-sahabat macam itu juga. Abu Bakar punya sayang pada Nabi. Sampai Nabi ni beruban pun dia perasan. Ya Rasulullah, qad syita. Adakah engkau telah beruban? Qala, kata Nabi SAW, syayyabatni, kata Nabi. Syayyabatni, ya, aku dah beruban. Dan aku beruban disebabkan Nabi SAW sebut ada beberapa surah. Antaranya Nabi kata, Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ni Nabi sengaja sebut surah-surah ini menjadi asbab Nabi beruban ni kerana apa? Sebab Nabi nak bagi tahu apa sebab Nabi beruban. Sebab surah-surah yang Nabi sebut ni ada dia punya persamaan dia. Okey. Kenapa surah Hud ni menjadi surah yang menyebabkan Nabi beruban? Para ulama kita menyebutkan ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi yang Nabi sebut dalam bentuk yang lain, asbab Nabi beruban. Tapi salah satu yang Nabi sebut mesti Hud. Kadang Nabi SAW sebut Hud wa ikhwatuha, iaitu Hud dan juga surah-surah yang seumpamanya. Itu antara clue yang Nabi sebutlah. Maka para ulama kita kata, kenapa Hud ini menjadi surah yang menyebabkan Nabi beruban? Dan mungkin kita pun beruban loh kot lepas kita baca surah Hud ni. Antaranya 3 perkara. Pertama, iaitu pada surah Hud ini Allah Ta'ala ada menyebut tentang huru-hara hari akhirat. Suasana huru-hara hari akhirat. Dan ni kita boleh tengok pattern yang ada pada surah Al-Waqi'ah, surah Idza Syamsu Kuwirat dan beberapa surah yang Nabi sebutlah. Yang mana pattern dia adalah tentang hari akhirat. Nabi gerun dengan suasana hari akhirat yang Allah Ta'ala sebutkan itu menyebabkan tumbuhnya uban pada rambut baginda Nabi SAW. Okey, itu yang pertamalah. Yang kedua, iaitu pada surah Hud ni juga Allah Ta'ala mendatangkan cerita tentang Nabi-Nabi yang terdahulu bersama dengan umatnya. Apa yang Allah Ta'ala sampaikan? Berkaitan tentang keburukan yang dilakukan oleh umat-umat Nabi terdahulu, maka Allah datangkan azab. Jadi Nabi SAW bila dengar ayat-ayat ini, Nabi gerun sebab Quraisy mengulangi pengingkaran dan pendustaan mereka seperti mana umat Nabi terdahulu. Umat Nabi terdahulu, mereka tolak para rasul mereka,
maka Allah turunkan azab. Quraisy mengulangi benda yang sama. Mereka menolak wahyu daripada Allah, mendustakan baginda Nabi SAW, maka Nabi takut azab tu akan turun serta-merta seperti mana umat terdahulu. Yang itu menjadi asbab Nabi SAW bimbang sehingga tumbuhlah uban pada baginda Nabi SAW. Dan yang ketiganya, iaitu special pada surah Hud ini yang seringkali Nabi sebut, surah yang menumbuhkan Nabi uban, adalah kerana pada surah Hud ini ada satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkaitan tentang Okey, iaitu pada surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang istiqamah. Berkaitan tentang istiqamah, iaitu sentiasa berada di jalan kebenaran. Tidak ke kiri, tidak ke kanan dan tidak berundur. Konsisten di jalan kebenaran. Okay? Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Hud. Penegasan untuk istiqamah di dalam jalan kebaikan. Itu Nabi SAW melihat untuk kekal di jalan kebaikan itu adalah perkara yang sangat memberatkanlah, membebankan. Tetapi itu adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh baginda Nabi SAW dan itulah yang perlu kita lakukan. Okey, jadi tiga perkara inilah yang menjadi asbab surah Hud ini adalah surah yang menjadi sebab Nabi SAW tumbuhnya uban pada baginda Nabi SAW. Okey, baik. Kemudian apa lagi yang kita nak bincang pada surah Hud ini untuk mukadimah sebelum kita masuk kepada tafsiran dia. Sengaja saya cerita ni supaya tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah maklum nanti kenapa ayat-ayat yang Allah Ta'ala letakkan pada mukadimah surah ini dan penutup surah ini sedemikian rupa. Sebab dia sangat berkait rapat dengan latar belakang penurunan surah ini. Okay? Barulah kita rasa mukjizat surah ini, barulah kita rasa seronok. Sebab setiap surah yang turun tu dia mesti ada berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Okey. Kemudian saya sebutkan tadi surah ini dia menceritakan tentang nabi-nabi dan umat yang terdahulu itu adalah kerana untuk menjadi petunjuk pada Nabi, penguat semangat pada Nabi. Jadi secara automatik Nabi dan para sahabat sentiasa menanti-nantikan ayat Al-Quran. Sebab apa? Mereka akan merasakan Quran sebagai nikmat. Waktu kita dalam keresahan, kesusahan, Quran datang sebagai penawar. Quran datang sebagai petunjuk. Baru kita rasa seronok. Sebab kita susah, ada pertolongan sampai. Kita susah, ada pertolongan sampai. Dan pertolongan itu datang melalui wahyu. Okay? Macam kita sendirilah. Susah, ada orang bantu kita. Susah, ada orang bantu kita. Kita sangat mengharapkan kepada bantuan tersebut. Jadi itu antara hikmah. Kenapa Quran ni diturunkan beransur-ansur adalah untuk manusia dekat dengan dia. Faham kandungan dia. Dan manusia akan meletakkan kebergantungan kepada Al-Quran sebagai manual di dalam kehidupan. Okey? Baik. Kemudian pada surah ini juga, pada surah ini juga dia diturunkan sebagai persiapan kepada baginda Nabi SAW dalam tempoh kurang daripada 2 tahun selepas itu, yang mana baginda Nabi SAW diancam untuk dipenjarakan ataupun dibuang negeri ataupun dibunuh. Ini kita kena belajar sirah ni. Kita tahu ini adalah perancangan yang dilakukan oleh Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, yang ada perancangan untuk buat macam itu pada baginda Nabi SAW. Jadi surah ni turun lebih awal sebagai persediaan, persiapan supaya Nabi tak terkejut. Apa yang para Nabi dahulu buat, mereka diperangi, dibenci oleh umatnya. Dan Nabi pun menempuh perkara yang sama. Jadi dia adalah sebagai satu persediaan, persiapan dari sudut mental supaya Nabi tak rasa, kenapa umat saya buat macam ni sedangkan saya ni mengajak kepada kebaikan. Sebab Allah nak tunjuk. Ini berlaku juga pada umat Nabi yang terdahulu. Okey? Baik, kemudian pada surah ni juga
Allah Subhanahu Wa Taala telah okey. Dan pada surah ni juga Allah Taala tunjukkan, iaitu saya sebutkan tadi kisah Nabi Hud ni paling panjang Allah Taala sebut pada surah ini melalui ayat 50 sampai ayat 60. Dan kita akan tengok Nabi Hud ada direkodkan ucapan dia dengan ucapan yang paling teguh, paling berani. Sebab dia berada di jalan kebenaran kan. Maka disebut dengan lantang pendirian Nabi Hud AS. Allah rekod dalam surah ni. Dan Allah nak baginda Nabi SAW pun seperti itu. Dan Allah juga nak kita pun seperti itu di jalan kebenaran. Jangan gadaikan kebenaran hanya untuk kepentingan dunia kita. Ada kalanya kita sanggup gadaikan kebenaran ni, gadaikan agama ni dan maruah diri kita adalah kerana keuntungan. Kita tak sebut keuntungan, kita kata laba-laba dunia ni sahaja. Dan itu adalah perkara yang merugikan. Jadi Allah didik Nabi, jangan buat seperti itu. Contohi macam Hud alaihissalam. Dan itulah pengajaran yang kita akan belajar. Okey. Dan secara kesimpulan awalnya pada surah ini Allah datangkan ada beberapa kisah Nabi, iaitu melalui 4 Nabi. Iaitu tentang kisah dakwah Nabi Saleh. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut. Okay? Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dan mereka duduk sezaman. Nabi Lut, Nabi Ibrahim ni duduk sezaman. Cuma Nabi Lut dia duduk di bahagian selatan, Nabi Ibrahim naik ke arah utara. Mereka membahagikan tempat mereka berdakwah. Okay, ini kita dah pernah bincangkan minggu lepas tentang kisah Lut kan, di dalam surah Al-Qamar. Okay, ini ada disebut dalam nanti. Kemudian tentang kisah Nabi Shu'aib. Kemudian kisah Nabi Musa dan juga kesudahan Firaun. Cerita Firaun ni menarik sebab dia ada berkaitan dengan surah sebelum tu. Okey, iaitu surah Yunus alaihi salam. Okey. Semua surah ini sebenarnya kalau kita betul-betul faham dan kalau kita tahu kisah-kisah Nabi yang saya sebut tadi, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Lut dan sebagainya, sebenarnya kita tahu surah ini adalah temanya adalah ancaman. Okey, tema pada surah ini temanya adalah ancaman. Dia bukan berita gembira, tetapi dia adalah ancaman. Kenapa ancaman? Okey, kita akan jumpa ayat selepas ini. Okey, dia adalah ayat-ayat berkaitan tentang ancaman. Okey, dan kita tahu background surah ni adalah waktu Nabi ditekan. Waktu Nabi diperangi. Tahun ke-10 kenabian kan, waktu kematian demi kematian. Kita tahu bila Abu Talib wafat, Abu Jahal mula berani memperlakukan baginda Nabi ni macam orang kebanyakan. Sebab zaman Arab dahulu mereka hidup dalam bentuk kasta. Yang duduk daripada Bani Al-Muttalib, yang duduk daripada Bani Makhzum, yang duduk dalam kategori Bani Asad ni golongan kayangan, mereka tak disentuh. Okey, yang selain daripada tu mereka adalah bangsa-bangsa marhain. Dan kalau kita tengok ada perbezaan di antara mereka, diperlakukan tak sama, cara mereka tak sama. Itu kasta dalam bangsa Arab zaman tu. Tapi bila Abu Talib wafat, Abu Jahal buat Nabi macam orang yang bukan daripada bangsa Bani Hashim. Maksudnya bangsa-bangsawan lah. Mereka perlakukan macam biasa je, dipijak Nabi, dijerut leher Nabi, dibaling dengan najis, Nabi salat diletakkan isi perut haiwan di atas tengkuk Nabi ketika solat. Pernah dipijak kepada Nabi ni waktu sujud. Macam-macam keadaan yang kita kalau baca sirah kita akan betul-betul sedih. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kata apa? Kami nampak dan kami lihat, tapi kami tak boleh buat apa-apa. Sebab kuasa waktu tu bukan di pihak kaum muslimin, tetapi di pihak musyrikin Quraisy. Jadi dia hanya boleh lihat tapi tak boleh bantu baginda Nabi SAW. Okay? Jadi surah ni turun membawa cerita ancaman sebab adalah sebagai ancaman kepada Quraisy. Okey, baik kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan huruf muqatta'ah. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini mukaddimah yang paling perfect. Kita boleh kata ini mukaddimah yang paling perfect. Permulaan surah Hud Allah sebut dalam 5 ayat. Allah datangkan dia punya
Mukaddimah dia perfect untuk 5 ayat pertama. Tetapi ayat pertama sahaja komplit sebenarnya. Ayat pertama ni komplit. Ayat kedua sampai ayat kelima itu adalah untuk mengukuhkan lagi ayat pertama tu. Okey. Dia semisal kita kalau buat satu pengucapan, mungkin tuan-tuan pernah tengok TED kan, TED 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 Talk kan. TED Talk ni dia cakap dalam masa yang sangat pendek dan dia akan sebut dengan poin-poin yang sangat penting. Dan permulaan mukaddimah untuk pengucapan awam seperti itu, dia memerlukan mukaddimah yang paling strong. Ini kalau kita belajar ilmu pengucapan awam, kita boleh tengoklah macam mana kita nak mulakan satu ucapan itu yang strong sampai orang boleh beri tumpuan kepada ucapan kita yang berikut-berikutnya. Jadi Allah Ta'ala mulakan perkataan ni dengan satu yang luar biasalah. Mula-mula Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah. Mungkin Syikin tak pernah lagi mengikuti kuliah sebelum ni, tetapi betul kan? Tapi kalau yang sebelum-sebelum ni yang adik mengikuti saya pernah sebut dah perbincangan berkaitan tentang huruf muqatta'ah. Sebab apa? Sebab orang Arab Quraisy mereka sangat mahir dengan ilmu syair. Jadi bila orang Quraisy ni dia bermeeting, bermusyawarah di antara mereka, yang dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ayah kepada Khalid bin Al-Walid, mereka bincang. Kita ni nak label Nabi ni sebagai apa? Ni orang Quraisy, kita nak label Muhammad ni sebagai apa? Sebab orang Quraisy paling gerun adalah saat kedatangan musim haji. Sebab mereka tahu kalau datang musim haji, bila datang musim haji, ramai jemaah daripada luar akan sampai. Dan dia tahu Nabi Muhammad akan ambil kesempatan untuk berdakwah. Jadi mereka kena ada satu label yang mereka kena panggil Nabi ni dengan label yang sama. Tak ada orang boleh kata macam-macam. Ada orang kata Muhammad gila. Datang pula orang ni Muhammad ni penyair. Bila tak konsisten, orang akan jadi ragu-ragu. Betul ke Muhammad ni macam ni? Sebab tak konsisten. Jadi dia kena buat satu label yang konsisten dan sama supaya orang faham, oh ni betul-betul dia ni macam ni. Contoh kita tengok media massa hari ni mengatakan Islam is terrorist. Konsisten disebut. Di mana-mana sahaja berita tu, berita ni, akhbar tu, akhbar ni, media tu, media ni, Islam is terrorist sampai orang percaya ya Islam adalah teroris. Okay, itu adalah kita kata sebagai satu apa dia buat bukan dia kata konspirasi, dia kata apa? Propaganda yang mereka kena create supaya semua orang percaya. Jadi Al-Walid bin Mughirah ni bincang dengan orang Quraisy. Kita nak gunakan propaganda apa supaya orang jemaah haji ni tak percaya pada Nabi ni. Sebab mereka tak kenal Nabi, kita je kenal. Maka mereka pun kata, kita kata Muhammad gila lah macam tu dia kata. Kita kata Muhammad gila. Lalu kata Al-Walid bin Mughirah, tak boleh kata Muhammad gila. Sebab zahir Muhammad ni tak macam orang gila pun. Dengan kemasnya, dengan tampainya, dengan kacaknya, dengan kita kata memang perfect package lah untuk baginda Nabi ni. Macam mana nak kata Muhammad gila? Tak macam orang gila pun. Jadi benda ni kita tak boleh guna. Orang Quraisy diam dah. Datang usul kedua. Dia kata kalau macam tu kita kata Muhammad ni kahin, dukun. Kata Khalid Al-Walid bin Mughirah pun tak boleh dukun sebab dari sudut zahir Nabi tak macam dukun. Dan apa yang keluar daripada mulut Nabi pun tak macam dukun. Tak ada jampi-jampi serapah. Zahir Nabi pun tak ada pakai cincin sampai 10 jari. Tak ada pakai gelang-gelang baju kuning ke selendang kuning, tak ada. Sama macam kita, lebih perfect lagi, lebih kemas. Siapa yang tengok baginda Nabi akan tertarik jiwa raga dia. Jadi macam mana nak kata Muhammad ni kahin, dukun? Datang orang ketiga pula. Dia kata kalau macam tu, kita kata Muhammad ini adalah sahir. Ahli sihir pun tak boleh juga. Sama macam kahin tadi. Lalu mereka fikir-fikir, lalu dia kata apa? Kalau begitulah Muhammad adalah syair, iaitu penyair. Mereka kata tak boleh juga nak kata Muhammad penyair. Sebab apa? Sebab apa yang Muhammad sebut, iaitu ayat-ayat Al-Quran tak sama macam syair-syair Arab. Syair Arab kan dia ada kategori kan. Kita belajar ilmu Arab Qafiah kan. Ada macam-macam cara mereka bersyair. Quran kata mereka bukan syair dan dia bukan sama pattern macam syair. Kerana apa? Salah satu hujah daripada Al-Walid ni dia bukan Islam
Tapi dia kata apa? Sebab salah satunya Muhammad memulakan perkataan dia dengan huruf-huruf hijaiyah. Iaitu alif lam ra, alif lam mim yasin, dan ini tak dilakukan di dalam syair Arab. Sebab contoh orang Melayu bergurindam. Kita bersyair, bergurindam, bersajak, berpantun. Tak pernah lagi kita bergurindam bersyair ni dengan A, B, C, alif, bata kan, huruf jawi kan, tak pernah pun. Kita akan terus je di apa kita saya dah lupa dah bersajak-sajak kan. Pak malau lah, kajang berlipat lah, macam-macam lah kita sebut. Tak ada pun dengan huruf. Jadi mereka kata ini adalah salah satu bukti yang mereka sendiri kagum dengan ayat-ayat Al-Quran, dan mereka tak letakkan Quran sebagai syair. Okay? Tak sebut sebagai syair. Tetapi akhir sekali mereka setuju mengatakan Muhammad sebagai penyihir. Ini peringkat awal. Mereka tak kata Nabi penyair. Mereka kata sebagai Nabi ni penyihir. Ada sebab-sebab lah, kan panjang lagi kita bincang. Kenapa dia kata penyihir walaupun Nabi zahir tak macam ahli sihir? Sebab dia kata apa? Apa yang keluar daripada mulut Nabi macam ahli sihir. Semua orang tersihir. Ayah boleh ceraikan isteri, boleh berpisah dengan keluarga, anak boleh tinggalkan keluarga mak ayah dia. Kerana apa? Sebab sihir yang keluar daripada mulut Nabi. Ini adalah label ataupun propaganda yang mereka telah letakkan pada baginda Nabi SAW pada peringkat awal mereka, peringkat awal baginda Nabi berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Okey, baik, itu antara sebab. Dan antara sebab lain, kenapa Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah? Para ulama kita menyebutkan kerana bila Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah, itu adalah sebagai, ini hikmah, dia bukan satu fakta, ini hikmah je. Iaitu sebagai penguat kepada Al-Quran. Sebenarnya Allah cabar pada manusia maupun jin datangkan sesuatu yang sama macam Al-Quran kalau Quran ini tidak benar. Sebagai contoh, sebagai contoh, iaitu kalau kita tengok bila Allah kata am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'ashri suwari mithlih. Allah kata apa? Kalau benarlah Quran ini bukan kalam Allah, kalau benarlah Quran ini bukan bukan mukjizat, Allah cabar manusia dan jin, berhimpunlah, berkumpullah seramai-ramainya, datangkan satu kitab sama macam Al-Quran. Tak ada pun kalangan jin dan manusia yang mampu buat. Lalu Allah kata kalau tak mampu datangkan satu kitab, Allah bagi diskaun, iaitu fa'tu bi'ashrin suwari mithli. Kamu datangkan 10 sahaja surah seperti Al-Quran. Pun tak ada orang yang mampu untuk buat seperti itu. Kalau tak mampu datangkan 10 surah, Allah diskaun lagi. Datangkan satu surah seperti Al-Quran. Pun tak ada orang mampu buat. Allah diskaun lagi. Kalau tak mampu datangkan satu surah, datangkan satu ayat seperti Al-Quran. Satu ayat je. Pun tak ada orang buat. Lalu Allah Ta'ala cabar. Kalau tak mampu satu ayat, kamu datangkan 5 huruf. Kalau tak mampu, datangkan 4 huruf. Kalau tak mampu, datangkan 3 huruf. Kalau tak mampu, datangkan 2 huruf. Dan kalau tak mampu, datangkan 1 huruf. Okey, ini antara hikmah kenapa ada surah yang dimulakan dengan muqatta'ah. Sebab itu kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, silakan. Ahlan. Okey. Nabi SAW sebutkan, minta maaf. Para ulama kita menyebutkan, kalau tengok setiap kali Allah sebut huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf di awal surah ni, mesti ayat lepas tu adalah bicara berkaitan tentang Quran. Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fi. Allah kata kami turunkan Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Ni kita tengok lepas ayat muqatta'ah mesti ayat bicara berkaitan tentang Al-Quran. Sebab Allah cabar manusia dan jin, datangkan Quran tu kalau hebat sangat
Quran, satu kitab macam Quran. Kalau tak mampu, satu ayat ataupun satu huruf seperti Al-Quran. Tidak ada sampai hari ini yang mampu menyahut cabaran daripada Al-Quran. Itu antara hikmah kenapa ada surah ini dimulakan dengan muqatta'ah, iaitu permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey, baik, jelas Baik, sekarang kita bincang. Allah Taala kata apa? Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Allah Taala menyebutkan, minta Cik Syikin besarkan sikit kita punya tulisan tu. Kejap ya Ustaz. Okey. Kita zoom in lagi. Boleh kan? Tak boleh. Besarkan font dia. Boleh kejap ya Ustaz. Okey, boleh Ustaz? Tak nampak pun. Saya tak nampak. Oh, okey, Ustaz. Alright. Okey. Jelas boleh nampak kot. Okey. Baik. Allah Taala sebut dengan perkataan kitabun, iaitu satu kitab. Satu kitab yang uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Kalau kita baca terjemahan tu, Allah kata apa? Al-Quran, sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Okey, tuan-tuan perhatikan. Kitabun adalah kitab yang merujuk kepada Al-Quran. Ini adalah kitab. Ini adalah Al-Quran. Uhkimat ayatuh. Ayat-ayatnya uhkimat, kata Allah. Ayat-ayatnya uhkimat. Apa maksud uhkimat? Kalau tuan-tuan buat nota, ibu-ibu yang dirahmati Allah, uhkimat ni dia bererti sempurna. Uhkimat ni juga diterjemah sebagai sempurna. Dia juga diterjemah sebagai teguh. Juga diterjemah sebagai rapi. Okey? Artinya apa? Ini adalah kitab yang ayatnya tersusun dengan rapi. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya sempurna. Allah guna perkataan uhkimat ni. Uhkimat ni maksudnya sangat banyak. Okey? Dia paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Sebab dia adalah kitab yang sekali-kali tidak dimansuhkan macam kitab terdahulu. Ini paling sempurna. Okey? Paling sempurna. Uhkimat. Dia paling sempurna. Ayatnya sempurna. Ayatnya rapi. Ayatnya teguh, berdiri dengan manhaj yang telah dikhususkan. Kalau kita belajar ulum Quran, kita nampaklah ayat-ayat ni dia betul-betul kukuh. Okay? Dan dia tak dimansuhkan dengan kitab yang baru. Kalau Zabur, Taurat, Injil, dia adalah kitabullah, namun dia dimansuhkan dengan kedatangan Al-Quran. Tapi Quran dijamin oleh Allah pada permulaan ini, dia tidak akan dimansuhkan sebab dia telah sempurna. Okay? Dia telah sempurna penurunannya kepada baginda Nabi SAW. Kata Ibnu Katsir. Okay, dalam tafsir kata apa? Ibnu Katsir kata apa? Maksud uhkimat ni adalah lafaz-lafaz kitab, iaitu lafaz-lafaz Al-Quran ini telah disusun dengan rapi dan disertai dengan makna yang paling tepat. Itu maksud uhkimat. Sebab itu Allah kata uhkimat ayatu. Ayat-ayatnya tersusun rapi dengan makna yang paling tepat. Sebab itu kalau kita baca, kadang-kadang, contohnya nanti kita tengok ayat nombor 2 tu. Allah sebut nadhirun wa bashir. Allah tak kata bashirun wa nadhir. Allah dahulukan perkataan nazir, baru Allah sebut bashir. Allah tak kata bashir dulu, baru nazir. Ada sebab dia. Nanti kita akan bincang. Okay. Itu nak menunjukkan perkataan tu uhkimat. Dia sangat-sangat sempurna, tepat dan rapi. Bahkan dia teguh, dia tak berubah. Tidak ada kalimah yang bertambah. Tidak ada baris yang berubah. Dia tidak ada new version. Mana-mana kitab-kitab yang berat, contohnya perbincangan kitab-kitab yang buku-buku yang berat, dia mesti ada first version, second version, third version kan? Sebab apa? Sebab dia kena update sentiasa maklumat tu. Tapi Quran tak pernah berubah walaupun barisnya, walaupun hurufnya. Sebab dia dah uhkimat. Okey, jelas? Lalu Allah pun kata, okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, "Thumma fussilat." Thumma fussilat. Okey, fussilat
Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan fasal ataupun tafsili itu artinya terperinci. Okay, tafsili. Dia daripada perkataan fasal. Tafsili, dia terperinci. Dia detail. Dia bukan benda yang merewang-rewang, tak. Dia sangat detail. Okey. Contohlah kalau Allah Taala, kalau kitab yang bicara berkaitan tentang sains, kejadian langit, kejadian alam semesta, kejadian galaksi, Allah menyampaikan dengan perkataan yang tafsili, yang betul-betul detail. Kita baca surah Yasin, ambil contoh yang kita hafal, iaitu tentang pergerakan di atas pergerakan di atas orbit bulan dan matahari ni kan. Bumi dan matahari ni dia berputar di atas orbit dia. Kemudian berkaitan tentang bulan, perubahan keadaan dia. Dia ada dia punya manzilah dia. Dia ada keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Allah sebut benda tu berat, benda tu besar. Apatah lagi dia sebut pada zaman yang bukan era dia. Bukan era tu lagi bincang tentang kejadian-kejadian tu. Tapi Allah sebut dengan detail. Okey. Contoh saya bagi bayangan Contoh seorang profesor, dia nak sampaikan satu ilmu, dia tengok audien dia tak sampai. Oh, saya tak boleh cerita benda ni. Saya tahu tapi saya nak cerita akan datanglah sebab audien saya tak sampai tahap tu lagi. Tapi Quran tak macam tu. Dia tetap menyampaikan dengan perkataan yang tepat. Orang dahulu faham, orang zaman tu faham, orang zaman ni faham, orang zaman akan datang pun faham. Benda tak berubah pun. Sebab Allah menyampaikan dengan perkataan yang tepat tapi difahami. Itu fussilat. Fussilat. Okay, terperinci sebenarnya penyampaian tu. Sebab kalau kita nak menyampaikan, mestilah penyampaian kita itu sesuai dengan audiens kita kan, dengan mad'u kita. Barulah mesej tu tercapai. Jadi macam mana Allah Ta'ala menyampaikan ni? Allah kata, thumma fussilat. Kami sampaikan dengan terperinci. Mudah difahami. Orang dahulu pun faham, orang hari ini baca pun faham. Tak berubah pun. Dan fussilat ni, dia juga datang daripada perkataan fasal. Fasal. Fasal ni, dia beza dengan wasal kan? Kita belajar bahasa Arab. Wasal bersambung. Fasal, dia terpisah. Sebab itu kita kata, mat wajib, mufassal. Mat jaiz, munfasal. Yang kita belajar kan? Ada beza kan? Perkataan wasal dengan fasal tu tak sama, dia berbeza. Wasal bersambung. Fasal dia terpisah. Sebab itu surah-surah dalam Quran disebut sebagai surah mufassal. Surah-surah yang terputus, surah-surah yang terpisah. Okey. Sebab satu surah ke satu surah itu terpisah-pisah. Dan kenapa ada perpisahan ni? Ada kita kata terputus-terputus ni, fasal-fasal ni. Kalau dalam bahasa kita fasal ni adalah bab kan? Bab ni. Sebab tujuan ada subtopik ni adalah untuk memperincikan, menjelaskan. Kita baca, kita clear. Cuba bayangkan kita baca WhatsApp ataupun media sosial kita, contoh Facebook kan, orang tulis panjang lebar. Tak ada perenggan macam mana keadaan kita baca. Pening kita. Tak tahu mana awal mana akhir dia. Tak tahu mana point dia. Jadi perkataan fasal tu adalah nak tunjukkan dia terpisah-pisah tu sebab dia memperincikan. Ini bahasa yang lebih faham lah. Okey, saya minta maaf kalau dia tak berapa jelas. Okey. Tapi rasanya faham kan? Boleh? Ya, jelas Ustaz. Ini faham. Okey, Cik Syiki pun faham. Alhamdulillah. Okey, kalau kata Ustaz laju sangatlah, Ustaz lambat sangatlah, rasa macam panjang sangat mukadimah. Bagi tahu ya, sebab saya selalunya kalau mukadimah setiap surah ni kita akan panjangkanlah. Sebab kita nak dapatkan background dia, perbincangan awal tentang surah ni. Lepas tu insya-Allah kita cepat sikitlah. Sebab ayat-ayat lepas tu dia menyambung je kan kefahaman kita. Okey. Baik, sekarang ni Allah kata apa? Surah ni kitab ni dia berdiri di atas ayat-ayat yang paling sempurna. Dia teguh, dia rapi, dia tersusun. Okey? Dan dia terperinci. Allah Taala sendiri jelaskan. Detail Lalu Allah kata apa? Milladun, dan Quran pula dia datang daripada dia adalah di sisi Hakimin Khabir. Dia berada di sisi Tuhan yang bijaksana, Hakim, dan dia daripada sisi Tuhan yang Khabir, yang sangat mendalam pengetahuannya. Okey.
Sebab apa Allah Ta'ala sebut ayat ni? Sebab tu saya kata ayat pertama ni dia sangat-sangat powerful muqaddimah dia. Sebab Allah Ta'ala nak sebut kepada Nabi, para sahabat dalam sama orang musyrikin Quraisy. Waktu mereka sukar ni, 10 tahun dakwah ni ditolak. Nabi dan para sahabat ni nak percaya siapa lagi? Sudah tentulah dia kena berpegang kepada sesuatu perkara yang dia yakini. Maka permulaan surah ni Allah kata apa? Apa yang aku akan cerita lepas ni, ancaman-ancaman melalui kisah dahulu ni kamu kena pegang. Sebab ni cerita datang daripada aku. Tuhan yang paling bijak dan Tuhan yang paling mendalam pengetahuan dia. Okay, dia datang daripada aku, bukan daripada orang lain, bukan sebarang-sebarang. Dia bukan janji-janji kosong, tetapi janji daripada aku selaku Tuhan. Okay. Dan kita pula yang tak mengalami era tu, kita faham ayat ni Allah Ta'ala tak sebut Quran ni kita kena percaya, kena beriman, kena berpegang. Sebab Quran ini datang daripada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Okay, memang kita tak boleh tolak lah. Macam mana pun tak boleh tolak. Sebab kita kena yakin sungguh. Sebab dia datang daripada Tuhan. Okay, sekarang Allah Ta'ala sebut Tuhan ni siapa? Allah meletakkan sifat dirinya Tuhan yang hakim, Tuhan yang paling bijaksana. Kenapa Allah Ta'ala kata dia paling bijaksana? Sebab Allah nak bagi tahu setiap perundangan yang Allah tetapkan di dunia ni, setiap hukum dan setiap aturan Tuhan, dia bukan berlaku dengan kezaliman. Sebab kalau seorang pemerintah paling berkuasa, dia buat undang-undang adalah untuk menunjukkan kuasa dia. Boleh jadi dia menekan, boleh jadi dia menzalimi rakyat dia. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, setiap hukum, setiap undang-undang, setiap aturan dan segala yang Allah tetapkan, Allah buat dengan hakim, kebijaksanaan. Bila sebut dengan bijaksana, dia bukan bersifat menzalimi, tetapi dia adalah untuk memberi kebaikan kepada kita. Okay, sebab itu manusia pun kaji. Kenapalah kita kena puasa macam zalimnya? Tengok-tengok, banyak manfaat kita berpuasa. Tengok sekarang jadi trend, yang bukan Islam pun berpuasa. Bila manusia buat kajian, kenapa kita kena solat? Bila tengok solat, solat ni bagus untuk kesihatan. Manusia pun kaji pula, kenapa kena ada tahajud? Bila buat kajian, tahajud tu, waktu tu sangat baik untuk diri kita. Macam-macam rupanya. Okay? Macam-macam benda yang kita boleh belajar daripada hukum hakam Tuhan. Sebab Allah aturkan, letakkan syariat, letakkan semua aturan dalam hidup ni, semuanya dengan hakim, dengan kebijaksanaan Tuhan. Allah sifatkan dia tu dengan sangat tepat. Allah tak kata dengan sifat-sifat yang lain. Tapi Allah sebut dengan sifat hakim dia. Kamu kena pegang kitab ni. Kamu kena yakin dengan aturan ni. Sebab dilakukan dengan kebijaksanaan Tuhan. Okay? Bukan dengan bukan seperti mana manusia ada agenda-agenda peribadi dia, ada kehendak-kehendak nafsu syahwat dia. Okay? Baik, yang kedua, Allah kata apa? Bukan sekadar dengan kebijaksanaan, tapi kamu kena yakin dialah juga Tuhan yang khabir. Khabir. Allah tak kata alim. Alim dengan khabir ni maksud yang sama. Tuhan yang maha mengetahui. Tetapi perkataan alim adalah Tuhan yang mengetahui secara menyeluruh. Dia tahu secara mendasar je. Tapi tahu semua benda. Okay? Contohlah ada seorang majikan, dia bos. Dia majikan yang tahu. Tapi tahu dia alim je lah. Dia tahu department ni buat apa, dia tahu department ni buat apa, dia tahu department ni buat apa, dia tahu. Secara umum saja dia tahu. Tapi bila sebut khabir, dia tahu secara mendalam. Sangat-sangat detail dia tahu. Okay, Dia bukan tahu sikit-sikit, dia bukan tahu secara umum, dia tahu secara detail. Setiap proses, setiap keadaan tu dia tahu. Okey. Jadi para ulama kita menyebut perkataan hakim ni, setiap aturan Tuhan, setiap hukum Tuhan, setiap yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan tetap dengan kebijaksanaan dia. Jangan kita ragu-ragu lagi dah. Okey? Dari sudut perkahwinan, dari sudut hukum hakam, dari sudut muamalah, dari sudut harta wasiat, harta pusaka dan segalanya, peraturan yang Tuhan tetapkan dengan kebijaksanaan. Okey. Kedua, Allah jamin semua itu adalah dengan khabir, dengan pengetahuan Allah yang paling mendalam. Kalau buat nota, apa maksud khabir ni? Iaitu Allah tahu secara mendalam setiap
kesudahan setiap perkara. Allah tahu setiap kesudahan tu, sesuatu perkara tu Allah tahu kesudahan dia tu secara mendalam. Bukan tahu-tahu je. Bukan tak sekadar tahu je, tapi tahu secara mendalam. Setiap kesudahan semua perkara. Semua perkara. Okay. Bila kita dengar ayat ni, kita rasa, bayangkan para sahabat yang dakwahnya ditolak. Mungkin dia rasa, kenapa ditolak? Tuhan ni tak tahu ke contohnya? Allah nafikan, aku Tuhan yang khabir. Aku buat macam ni, mesti ada hikmah. Sebab aku Tuhan yang sangat tahu secara mendalam setiap kesudahan. Aku tahu, sebab itu aku tetapkan benda tu berlaku macam ni. Okay, alright. Jelas Boleh. Jadi Allah Ta'ala kata, Quran ni Allah letakkan segalanya. Jadi pegang sungguhlah kita pada kitab ni. Sebab dia datang daripada Allah, pencipta kita. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, jaminan dia, semua benda ni dibuat dengan kebijaksanaan Allah. Dan dia dilakukan dengan pengetahuan Allah yang paling mendalam tentang kesudahan setiap semua perkara. Okey? Balik. Baik, jelas ayat pertama. Ayat yang kedua, lalu Allah pun sebut objektif dia. Okey, objektif Al-Quran ni Allah pun sebut. Kalau kita baca ayat lain, Allah Ta'ala sebut. Kenapa Quran ni Allah turunkan? Kata Allah, Tanzilul Kitab la raiba fi. Quran ni Allah turunkan untuk hilangkan keraguan kita. Okay, dia tak ada ragu-ragu. Dia menghilangkan keraguan kita. Hudan lil muttaqin. Dan dia jadi petunjuk pada orang bertakwa. Ayat ni pula Allah sebut, Quran ni kenapa kamu kena berpaut pada dia? Kenapa kamu kena berpegang pada dia? Meyakini dia. Allah ta'budu illallah. Supaya Al-Quran yang Allah turunkan ini, supaya kamu jangan menyembah sesuatu selain daripada Allah. Okey, itu adalah objektif Al-Quran. Okey, itu adalah objektif Al-Quran. Supaya kita tak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Quran ini turun supaya supaya kita ni hanya mentaati perintah daripada Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pada sesuatu yang lain. Perkataan ni very clear, sangat jelas. Okay, keimanan kita ayat pertama ni adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebut tadi, ayat pertama sampai ayat 5 ni, ini adalah mukaddimah kepada surah Hud. Okay, orang Quraisy kata apa? Kenapa kami nak beriman kepada kitab ni? Dia fikir Nabi ni mungkin ada niat-niat yang lain. Sebab dia suruh kita beriman ni sebab dia nak kuasa kot. Sebab dia nak itu kot. Sebab dia nak kahwin. Kan kita dengar kan orang Quraisy tawar pada Nabi. Ada 4 perkara yang disebut oleh Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia kata apa? Muhammad, nak tak kalau aku tawarkan kepada kamu tabib yang paling handal pada zaman kita? Kenapa dia kata tabib? Sebab dia ingat Nabi ni nyanyuk ataupun Nabi ni kena penyakit. Kita panggil penyakit apa penyakit dia, kalau orang gila ni zahir pada dia nampak gila kan. Ni dia kata Nabi ni terkena penyakit isim yang dia macam depressed ataupun dia sendiri-sendirilah dia rasa macam ni. Kata nak kami cari tak doktor yang paling handal pada zaman kita ni ubati kamu. Nabi diam je. Kemudian dia kata, atau kamu ni nak kami tawarkan jawatan yang paling besar sekali, jawatan paling tinggi. Nabi diam. Ataupun kamu ni nak jadi orang yang paling kaya raya, kami bagi harta kepada kamu. Nabi diam. Ataupun kamu nak kahwin dengan wanita paling cantik di rantau Arab ni. Nabi diam. Nabi tak cakap apa-apa pun pada Utbah bin Abi Rabi'ah. Nabi diam je. Sebab Nabi nak bagi tahu orang Quraisy, dia ingat Nabi ajar benda-benda ni, ajak dakwah ni adalah sebab kerana ada keinginan-keinginan yang lain. Sedangkan tidak. Tujuan Quran ini turun adalah supaya tidak menyembah sesuatu melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukaddimah dia adalah berkaitan dengan tauhid. Okey, tauhid. Okey, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pun kata, innani. Allah suruh kata kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, innani, aku sampaikan kepada kamu suruhan Quran ni bukan untuk jadi ketua kamu, pemimpin kamu, bukan nak berkahwin dengan wanita paling cantik, bukan nak dapat orang jadi harta yang paling kaya, nak menunggang, tak. Tetapi innani, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu lakum minhu, adalah diutuskan oleh Allah kepada kamu semua, nadhirun wa bashir,
adalah sebagai pemberi amaran dan sebagai pembawa berita gembira. Okay, ini Allah Ta'ala seru pada Nabi supaya sebut. Kenapa sebut dua perkara ni? Nazir wa Bashir adalah sebagai petunjuk, sebagai satu isyarat. Ini adalah tugasan sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Aku bawa amaran, ancaman, dan aku juga membawa berita gembira. Nak bagi tahu, aku buat ni sebab aku Rasul. Tugas Tuhan. Tuhan tugaskan aku sampaikan. Bukan sebabnya lain. Okay, ini tauhid kan? Keimanan pada Allah dan keimanan pada Rasul. Okay, keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul. Ini adalah tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Okey, sekarang tengok saya sebutkan tadi kan, Allah kata thumma fussilat. Quran ni disampaikan dengan terperinci. Tengok Allah Ta'ala sebut perkataan nadhirun wa bashirun. Allah mendahulukan perkataan nadhir, baru Allah datangkan perkataan bashir. Boleh kan Allah kata apa? Aku ni Muhammad adalah bashirun, pembawa berita gembira, nadhirun, pembawa amaran. Sebab pendakwah ni macam Nabi SAW ni selalu kan membawa berita-berita yang baik dulu, positif dululah, dalam masa sama diselitkan dengan ancaman. Tapi sengaja pada ayat ni disebut nadhir dulu baru bashir. Sebab apa? Sebab surah Hud ini adalah surah yang banyak menyebut tentang ancaman berbanding dengan khabar gembira. Surah ini banyak membawa ayat-ayat ancaman. Kenapa banyak ayat ancaman? Patah balik latar belakang surah ni apa? Iaitu dia diturunkan pada tahun ke-10 kenabian. Waktu Nabi menghadapi kesulitan yang paling sulit. 10 tahun dakwah ditolak. Sahabat Nabi dah diseksa, bahkan dibunuh. Pakcik Nabi baru lepas wafat. Isteri baginda Nabi SAW pun baru wafat. Dan macam-macam orang Quraisy telah buat pada Nabi. Jadi sesuailah pada zaman tu, waktu itu adalah ayat yang diturunkan pada Nabi kebanyakan adalah ancaman kepada musuh-musuh Allah Ta'ala. Okay, ancaman. Sebab itu Allah sebut nadhir dulu baru bashir. Okay. Kemudian pada surah ni Allah mendatangkan memang banyak. Saya sebutkan tadi kan, ada nabi-nabi bersama dengan umat dia. Dan setiap para nabi yang Allah datangkan cerita tu bukan cerita mukjizat ataupun cerita tentang kemuliaan nabi tu, tetapi tentang ancaman dan azab yang Allah turunkan kepada umat nabi itu. Okey. Dan ini yang menjadi cerita awal tadi kita bincang. Kenapa surah Hud ini menjadikan surah yang telah membuatkan baginda Nabi telah beruban. Abu Bakar tanya kenapa beruban? Nabi kata antaranya sebab kisah Hud. Minta maaf. Adalah kerana sebab surah Hud. Nabi kata sebab surah Hud. Surah yang membuatkan Nabi beruban. Ancaman tu berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi risaulah kalau umat baginda Nabi ni dalam keadaan diancam azab oleh Allah Taala. Okey, baik. Ayat yang ketiga. Okey. Setelah Allah Taala sebut surah ini, Quran ini turunnya untuk kita mentauhidkan Allah sahaja, beriman kepada Nabi sebagai Rasul. Ayat yang ketiga ini ada berbicara berkaitan tentang hari akhirat. Ada cerita tentang hari akhirat. Dan juga ada berbicara berkaitan tentang iaitu ketaatan pada perintah Allah. Ketaatan pada perintah Allah. Perhatikan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Tengok ayat ketiga ni. Allah kata apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadla. Okey, kita buat nota je dulu. Kalau buat nota, kita buat nota. Kalau buat nota ni tengok daripada ayat wa anistaghfiru tu sampailah perkataan fadlin fadlah. Dekat situ adanya perintah. Buat apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah? Iaitu kamu buat apa sahaja yang Allah suruh. Dan benda yang paling minima yang Allah suruh adalah bertaubat kepada Allah. Okay? Apa yang Allah suruh? Bertaubat. Kamu dah buat macam-macam dah. Tinggalkan. Sekarang buat apa yang Allah suruh. Benda-benda yang lepas tu bertaubat. Itu adalah perintah Tuhan. Allah suruh kita bertaubat. Buat apa yang Allah suruh.
Manakala yang berikutnya Allah kata apa? Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Dan Allah Taala juga menunjukkan kepada kita perintah meninggalkan apa yang Allah larang. Sebab pada perkataan wa in tawallau fa inni tu Allah berikan ancaman. Kalau kamu berpaling, ingat ada azab. Jadi ayat 3 ni setelah Allah letakkan adanya tauhid, keimanan pada Allah, keimanan pada Nabi, Allah perintah pada kita mukadimah awal ni, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Okay, jelas? Itu susunan dia lah. Okey, jelas. Sekarang ni kita tengok adanya ayat berkaitan tentang hari akhirat, keimanan pada hari akhirat. Setelah beriman pada Allah, beriman pada Nabi, beriman pada hari akhirat, iaitu pada perkataan ila ajalim musamma. Dekat dunia ni dia ada tempoh dia, sampai tempoh yang Allah tetapkan. Satu tempoh yang tertentu. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan kami akan berikan kelebihan kepada kamu daripada amal-amal kamu tu di hari akhirat. Ini Allah beri tentang keimanan hari akhirat. Kamu jangan risau. Setiap yang kamu buat adanya ROI, return on investment. Cuma balasan tu bukan dekat dunia. Balasan tu di hari akhirat. Orang yang buat macam ni sudah tentu ada keimanan pada hari akhirat. Atau secara tak langsung Allah cerita benda ni. Sebab tu dia duduk di mukaddimah. Okey. Baik. Okey. Baik. Dan pada ayat ketiga ni juga Allah subhanahu, kita tak bincang detail lagi, kita baru sebut dulu hikmah kan pada ayat 3 ni Allah sebut macam ni. Dan yang berikutnya adalah sebab Allah Ta'ala juga nak menzahirkan sifat kasih sayang dia. Walaupun Allah kata apa, aku telah tetapkan semua benda ni dengan ketetapan aturan Allah, mengikut kehendak Allah, tak ada orang boleh argue, tak ada orang boleh lawan, tak ada orang boleh cakap apa-apa. Semua kena taat perintah Allah. Tapi Allah Ta'ala zahirkan pentadbiran dia adalah dengan kasih sayang. Sebab itu Allah sebut kita ni supaya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan jaminan yumatti'kum mata'an hasana. Allah jamin dengan kenikmatan, kesenangan yang paling baik. Allah jamin Allah akan beri. Yang lepas, tak apa. Kamu buat mulai sekarang dan akan datang, taubatlah. Berubah jadi lebih baik, buat apa yang aku suruh. Aku bukan sekadar berikan ganjaran pahala, bahkan aku berikan kehidupan yang lebih baik di dunia. Ini nak tunjukkan satu sifat yang baik di sisi, satu sifat kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, kepada makhluknya. Jelas ke tuan-tuan? Boleh dapat tak? Boleh Ustaz. Okey, boleh Okey, kita tengok satu persatu ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Kata Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu meminta pengampunan daripada Allah, beristighfar kepada Tuhan kamu, thumma tubu ilaihi, dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Tengok perkataan istighfar dan perkataan bertaubat itu disebut sekali. Selalu kita ingat istighfar dan taubat ni benda yang sama. Sebenarnya dia tak sama. Dia tak sama. Dia adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu Allah sebut ayat bersama. Sebab itu Allah sebut perkataan thumma. Allah tak gunakan perkataan huruf waw. Waw. Wawul ataf. Allah tak sebut waw. Kalau waw, contohnya, wa anistaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Kamu beristighfar dan bertaubat tu bersama. Tapi tak. Allah kata thumma tubu ilaih. Kita belajar bahasa Arab, kata thumma ni habis satu tempoh, buat ni pula. Dia tak boleh mendahului salah satu. Kena istighfar dulu, baru bertaubat. Apa bezanya tuan-tuan? Istighfar ini adalah melalui pengucapan kita. Mohon pengampunan daripada Allah Ta'ala melalui ucapan kita. Sama ada isi hati kita, sama ada dengan zahir lisan kita. Mohon pengampunan Allah Ta'ala. Minta betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Lalu, thumma tubu ilaih. Kemudian, iaitu bertaubat kepada Allah adalah melalui perbuatan kita. Ada orang diistighfar, ya Allah ampun dosa saya. Habis tu dia tak bertaubat pun. Solat tak, apa tak. Ini selalu berlaku. Orang pergi umrah kan.
pada di Mekah tu macam-macam dia minta, ya Allah ampun dosa saya, maafkanlah saya. Habis lah. Balik macam perkara asal. Sedangkan dia adalah dua perkara yang mesti dilakukan. Dan Allah sebut dengan perkataan thumma tubu. Lepas selesai ni, buat yang ini pula. Okay? Istighfar tadi adalah melalui lisan kita ataupun isi hati kita. Minta pengampunan. Pengucapan kita. Tubu, taubat itu adalah melalui perbuatan kita. Okey, jelas Jadi dua perkara ni kena seiringlah tuan-tuan. Jangan sekadar istighfar di mulut saja, tetapi juga dengan perlakuan. Tunjukkan, manifestasikan, ini bahasa moden. Zahirkan cara kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okey. Kedua, Allah Ta'ala menyebutkan, okey, ini kita dah pernah bincang dah pada ayat-ayat lain, tapi saya ulang je. Perkataan istighfar ni dia datang daripada perkataan ghafara, ghain fara, ghafara. Iaitu bererti selalu kita kata apa, pengampunan lah, minta pengampunan. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghafar kan. Tetapi ghafara ni di dalam bahasa Arab dia bererti adalah penutup ataupun pelindung. Penutup atau pelindung. Sebab itu kalau kita membaca kitab Arab, topi perang yang dipakai oleh tentera-tentera itu disebut sebagai mighfarun. Mighfarun iaitu alat penutup ataupun alat pelindung. Kenapa disebut mighfar? Kenapa disebut istighfar? Dia gunakan perkataan ni sebab Allah Ta'ala ni, kamu beristighfar, Allah bukan sekadar mengampuni dosa kamu, bahkan Allah akan menutup semua kesalahan-kesalahan kamu. Punyalah baik Allah Ta'ala ni. Kita taubat, Allah ampunkan dan Allah tutup kesalahan tu, takkan didedahkan pada orang lain. Kalau manusia macam mana? Okeylah, saya minta maaf, kita kosong-kosong. Ini raya kan, kosong-kosong lah. Tapi lepas tu boleh ada jaminan. Boleh jadi dia cerita pada orang lain. Boleh jadi nanti dia akan ungkit-ungkit, dia akan cakap. Tapi tidak kepada Allah Ta'ala. Allah akan terus kekal rahsiakan apa yang kesalahan telah kita lakukan. Dia akan rahsiakan. Takkan beritahu pada sesiapa sahaja. Subhanallah. Itu istighfar. Manakala perkataan taubat, Allah gunakan perkataan tubu. Tubu. Tubu ini dia datang daripada perkataan taba. Ta alif ba. Apa maksudnya? Iaitu disebut sebagai kembali. Tubu ataupun taba, kata akar dia adalah taba, ta alif ba ni adalah artinya kembali. Kembali pada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu seorang ulama Abdullah bin Mubarak, dia pernah sebut kepada murid-murid dia. Okey, dia kata Abdullah bin Mubarak ni, aku kasihan kepada manusia di dunia ni, dia kata. Aku kasihan. Sebab apa? Sebab kata Abdullah bin Mubarak, sebab ramai manusia ni yang hidup di atas muka bumi ni, tapi dia mati dalam keadaan dia tak pernah merasai kelazatan dunia. Lalu murid-murid Abdullah bin Mubarak ni pelik. Macam mana tuan guru boleh kata macam ni kan? Iaitu dia hidup dekat dunia ni lama, lalu dia mati, dia tak pernah rasa kelazatan dunia. Sebab mereka ingat kelazatan dunia itu adalah dengan makan benda yang sedap, minum benda yang sedap, ataupun diduduk di rumah yang besar-besar. Sebenarnya tidak. Kata Abdullah bin Mubarak adalah dia tidak merasai kenikmatan dunia ni adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupanya mengenal Allah adalah kemuncak kenikmatan dunia dan kemuncak kenikmatan di hari akhirat. Ini bincang panjang, saya tak bincanglah benda ni. Sebab kenal Tuhan ni adalah satu kenikmatan pada jiwa kita. Kita belajar satu ilmu, kadang-kadang kita baca, kita belajar kan, kita rasa puas hatilah. Kita rasa kenyang betul dapat ilmu tu. Ada masanya. Kita rasa kenyang lah dengan ilmu ni. Oh, saya dapat ilmu ni hari ni, puas hati. Contohnya, kita belajar satu benda, oh lega betul. Saya rasa macam, memenuhi apa yang saya nak, rasa nikmat. Bayangkan, kalau ilmu yang Allah ciptakan tu pun kita rasa puas. Sampai kita tengok macam mana National Geographic buat kan. Dia kaji tentang ikan, kaji tentang dolphin lah, kaji tentang gunung berapi lah. Dia duduk bertahun-tahun buat kajian tentang makhluk Tuhan.
Sebab apa? Dia nak rasa kepuasan tu. Bayangkan kalau kita melihat, minta maaf, kalau kita mengenal Tuhan, betul? Ma'rifatullah. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dia akan rasa lebih nikmat. Sebab itu adalah kemuncak ilmu. Kemuncak kenikmatan jiwa kita. Okay? Sebab itu Allah gunakan perkataan tubu. Kamu taubat kepada Allah bukan sekadar keampunan, buat lebih baik. Tetapi kamu sebenarnya kembali kepada Allah dengan Allah memberikan kepada kamu ketenteraman jiwa, ketenangan fikiran, ketenangan hati dan sebagainya. Sebab itu bila kita kata, bila kita sendiri faham ayat ni, kita istighfar saja. Astaghfirullahalazim. Bangun tahajud kita, astaghfirullahalazim. Kita istighfar, bertaubat. Kita dapat satu perasaan tenang tu bukan sekadar biasa-biasa saja. Dia perasaan tenang, tenteram tu sangat luar biasa. Okay, ketenteraman jiwa tu sangat luar biasa. Itulah yang dimaksudkan dengan taba ataupun tubuh. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab kita kembali kepada Tuhan, iaitu punca kepada semua ketenangan, semua kebahagiaan, semua ketenteraman dan sebagainya. Okey. Baik. Lalu Allah Ta'ala sebab apa? Bukan sekadar kamu istighfar dan bertaubat saja, buat apa yang Allah perintah, tapi Allah mengganjari dengan ganjaran. Okey. Kan saya sebutkan tadi kan, ayat 3 ni, setelah beriman pada Allah dan beriman pada Rasul, kita mentaati apa yang Allah perintah dan kita mentaati apa yang Allah perintah untuk kita tinggalkan. Buat apa yang suruh, tinggal apa yang Allah larang. Allah jamin apa tuan-tuan? Allah jamin yumatti'akum mata'an hasana. Allah akan berikan kepada kita nikmat, iaitu nikmat kesenangan. Yumatti'akum. Perkataan yumatti'akum mata'an tu adalah kesenangan. Kalau kita tengok haji, ada haji yang dinamakan sebagai haji tamattu'. Haji tamattu', haji bersenang lenang. Itu tamattu'. Dia datang daripada perkataan mata' tu. Jadi Allah kata apa? Kamu taubat je, kamu istighfar saja, kembali saja pada Tuhan, dan kamu buat apa yang Tuhan suruh, Tuhan jamin dekat dunia ni mata'. Kamu akan dapat kesenangan, senang sungguh. Ini jaminan Tuhan. Kamu akan dapat kesenangan. Dan Allah jamin senang itu diikat. Mudhafun ilaih dia, iaitu senang yang hasan, senang yang baik, kesenangan yang baik, kenikmatan yang baik. Sebab ada orang senang tapi hati tak tenteram. Ada orang senang tapi dia dimusuhi. Dia dapat kesenangan, dapat kereta mewah, rumah mewah, tapi dia hidupnya dalam keadaan penyesalan. Ada orang macam tu kan? Sebab apa? Dia rupa-rupanya buat jenayah. Dapat kekayaan tapi dah tidak tenteram. Diburu dengan ketakutan, diburu dengan kematian. Ada orang dia senang tapi dia dikhianati oleh suami dia. Dia hidup senang tapi duduk kat rumah tak tenteram. Fikir, suami saya ni keluar ni manalah dia ni. Ada orang fikir, isteri dia keluar pergi mana, tak tenteram dia. Tapi Allah jamin, orang yang dengar cakap Tuhan ni, orang yang bertaubat pada Tuhan ni, beristighfar dan kembali pada Tuhan ni, Allah bagi segalanya adalah nikmat. Dan nikmat itu dijamin dengan hasanah, mata'an hasanah, kesenangan yang baik. Saya ada pengalaman lah. Ni saya punya kenalan saya di Johor. Dia ni sangat hebat. Macam Puan Shima jugalah. Ini bukan saya nak puji Puan Shima saja ni. Tak, tapi saya nak bagi tahu. Sibuk dengan kerja-kerja agama lah. Sangat sibuk. Buat kerja agama ni. Saya tanya dia kawan saya di Johor. Akak macam mana dekat rumah kan? Sebab kita nak tahu juga macam mana dia bahagikan masa dia. Sebab saya sendiri pun ada kalanya saya tersepit antara dua kan. Kita ada tanggungjawab dalam rumah tangga, kita ada juga tanggungjawab pada masyarakat. Sajalah nak tanya pengalaman orang-orang yang buat kerja-kerja agama ni. Jadi saya tanya dia, macam mana akak ni? Tengok akak sibuk di luar ni, banyak urusan ni. Macam mana urusan akak dekat rumah? Apa yang dijawab yang buatkan saya terkejut? Dia bukan sekadar kata, alah akak bagi-bagi je, tak. Dia cakap apa? Kalau nak ikut susah, akak memang susah. Dia kata. Dia susah apa? Suami akak lumpuh. Saya dengar macam tu. Suami akak lumpuh. Sepatutnya kalau kita dengar perkataan tu kita, maksudnya akak ni sepatutnya cukup dia beri tumpuan pada suami dia, syurga dah untuk dia lah. Kan Nabi sebut dalam hadis kan.
isteri ni ataupun wanita ni dia mudah masuk syurga kalau dia jaga hanya beberapa perkara. Dia jaga solat, kemudian dia jaga puasa, kemudian dia taat suami dia, dan kemudian dia jaga maruah diri dia kan. Dah cukup untuk dia masuk mana-mana pintu syurga Allah. Tapi dia buat kerja agama ni saya rasa luar biasa. Saya kata, Kak, macam mana? Dia kata, suami akak lumpuh. Saya dengar, lepas tu kata, akak tak susah ke Kak? Macam mana ni? Dia kata apa? Akak tak pernah rasa susah. Dia kata, akak sangat tenang dan tenteram. Sebab walaupun suami akak lumpuh, tapi akak tak rasa terbeban sedikit pun. Suami dia reda, suami dia kata, apalah. Akak balik, suami akak macam tu, okey je. Lepas tu akak urus dia. Lepas tu akak keluar, buat urusan agama lagi. Kemudian akak balik. Jaga dia, uruskan dia. Mudah dia kata. Itulah namanya mata'an hasanah. Ada orang dapat pasangan sihat, tapi dia tak tenteram. Dia rasa bimbang dengan pasangan dia. Manalah pasangan saya ni? Manalah pasangan saya? Suami sihat ni, isteri sihat tapi dia rasa tak tenteram. Tapi akak ni, walaupun diuji dengan ujian berat, dia rasa tenteram. Ini mata'an hasanah. Bukan kita boleh bagi dia. Bukan kita boleh dapat. Tetapi dia adalah kurniaan Tuhan. Betul tak? Saya kata macam ni kan tuan-tuan? Dia adalah kurniaan Tuhan. Di mata kita, kita nampak beban. Tapi orang yang melaluinya, rasa tak rasa beban langsung. Bahkan dia rasa sangat-sangat tenang. Ini Allah Ta'ala beri. Sebab itu kita tak melihat kesenangan yang baik ini dalam bentuk harta. Boleh jadi dalam bentuk harta kan? Kita dapat harta banyak, banyak juga harta tu menjadi ibadah pada kita. Banyak wakaf, banyak kita bagi beasiswa, banyak kita bantu. Ada kalanya kita tak ada harta, tapi kita ada networking. Kita ada kenalan-kenalan yang bagus-bagus. Yang membawa kita ingat pada Tuhan, kawan-kawan yang mengajar kita, kawan-kawan yang beri ilmu pada kita, panduan pada kita, yang kita tak perasan pun sebenarnya. Itu mata'an hasanah. Okay? Sebab kita duduk dalam program agama. Jadi kita banyak jumpa dengan orang-orang yang sama passion dengan kita. Kita pun rasa lebih bersemangat. Kita ada kenalan-kenalan yang membantu kita. Okay. Boleh jadi juga dari sudut tadi apa ilmu. Ada kenalan, ada ilmu, ada juga dalam bentuk anak-anak yang menenangkan. Anak-anak yang mententeramkan jiwa, yang tak memberi masalah. Ada anak, tapi anak yang sibuk. Ya anak mainan ya, ya anak mainan ya, ya anak itu ya, ya anak ini ya, ya kawan ada macam tu, saya pun nak macam tu. Sebab itu kita pernah jumpa kan, ada mak ayah ni sanggup buat benda yang haram. Sebab apa? Dia nak memenuhi keinginan anak dia. Sampai dia tak boleh beza keinginan ni batil ataupun tidak. Dia tak tahu. Anak ni kecil lagi, ya nak handphone ya, kawan ada handphone, beli handphone. Kadang sanggup buat benda-benda yang maksiat ni, mencuri ke apa, sebab nak memenuhi keperluan anak. Kalau tidak, anak nanti merajuk lah, anak lari rumah lah. Kita tak faham benda-benda ni. Sebab benda ni berlaku dengan di luar daripada cara kita berfikir. Jadi Allah jamin, orang yang buat apa yang Allah suruh, orang yang beristighfar dan bertaubat, Allah beri pada mereka mata'an hasanah. Kesenangan yang paling baik. Senang, dia senang lenang. Dan senang tu baik. Dia bukan senang lenang je. Kadang kesenang lenang tu menjadikan keburukan, kejahatan. Tapi senang lenang ni adalah kesenangan yang baik di sisi Allah. Lalu Allah kata apa? Ila ajalim musamma. Berkataan ila ajalim musamma ni adalah merujuk kepada kematian. Artinya, kamu akan dapat kesenangan tu dekat mana? Jangan fikir senang hari akhirat. Senang kamu adalah kesenangan di dunia lagi. Dunia lagi dah senang tak? Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kalau kita berniaga lah, ataupun kalau orang bisnes ni dia ada repo kan, dia nak ada networking, dia ada repo dia. Kadang-kadang kita rugi sekarang. Untuk short term kita rugi. Tapi untuk long term kita untung. Jadi dia sanggup buat apa saja. Kalau kita tengok orang berniaga kan, tak apa saya rugi, tak apa saya bagi je bagi. Akan datang saya dapat projek, saya kaut balik keuntungan pada si fulan ni. Jadi saya nak jaga repo saya dengan si fulan ni, biar saya rugi dulu. Untuk short term rugi. Untuk long term dia untung. Ada benda, dia long term rugi. Tapi short term dia untung. Ini bergantunglah cara kita bekerja, cara kita berniaga kan. Tapi, untuk urusan kita dengan Tuhan, Tuhan jamin sebenarnya. Short term kamu untung, long term lebih menguntungkan. Apa lagi kita nak? So Allah kata, di dunia tadi, aku beri kamu senang yang baik. Sampai ila ajali musam. Ini artinya, datangnya kematian lah. Sampai waktu mati nanti. Dan itu menunjukkan, dunia ini ada tempo. Dia bukan, walaupun Allah kata, mata'an hasanah, dia bukan selamanya.
Sebab dunia ni bertempoh, dia ada had dia. Okey, itulah sifat pada dunia. Lalu Allah kata wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan kamu kena ingat juga di hari akhirat, okey, untuk long term kamu nanti, wa yu'ti, dan kami akan kurniakan kepada kamu, akan memberikan kepada kamu semua, setiap orang itu, fadlin fadlah, iaitu kelebihan. Fadlah, kelebihan dengan kelebihan. Okey. Jangan saya cek. Okey. Perkataan fadlin fadlah ni untuk tunjukkan kepada kita dia lebih besar daripada matak. Matak dekat sini senang. Senang lenang pun kita suka dah. Benda yang menyenangkan kita dekat dunia kita suka dah. Di hari akhirat, kamu bukan sekadar dapat kesenangan. Tapi yang kamu dapat adalah fadlin fadlah. Kamu akan dapat kelebihan. Kamu akan dapat keutamaan. Kamu akan dapat kebaikan. Kamu akan dapat benda yang melebih-lebih. Fadlin fadlah. Okay. Yang itu yang saya sebutkan tadi. Isyarat dari sudut short term kamu dapat keuntungan. Untuk long term kamu lebih menguntungkan. Dia bukan untung biasa je. Lebih menguntungkan. Lebih. Sebab Allah menggunakan perkataan fadlin fadlah. Allah tak kata matak kan. Di dunia Allah bagi senang. Akhirat Allah bagi senang. Itu pun kita rasa nikmat dah. Tapi Allah kata dunia aku bagi kamu matak. Akhirat aku berikan kamu fadlin fadlah. Okay. Lebih lagi kelebihannya. Lebih lagi utamanya. Lebih lagi ganjarannya. Lebih segala-galanya. Itu adalah ayat yang Allah Ta'ala sebutkan. Dan Allah Ta'ala sebut wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kalau kamu tawallau, kalau kamu berpaling, membelakangkan 3 perkara tu. Apa perkara tadi yang kita bincang? Keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul, dan juga termasuk sama ada kita sebut tadi iaitu ketaatan pada apa yang Allah perintah ataupun membelakangkan tak beriman kepada hari kiamat kan. Ada perkataan ila ajali musamma tu. Okey, menunjuk pada kehidupan akhirat. Kalau kamu berpaling daripada 3 perkara ni, fa inni akhafu, iaitu aku bimbang. Kata Nabi SAW, aku bimbang alaikum. Aku bimbang, aku takut kepada kamu. Azab yaumin kabir. Iaitu kamu akan berolehi azab yang besar di hari akhirat. Okay, bimbangnya Nabi tentang huruf akhirat ni, di hujung surah Al-Hud, Allah Ta'ala sebut cerita tentang kiamat tu, itulah yang menyebabkan Nabi tumbuhnya uban. Rasa bimbang, rasa khawatir, rasa risaukan kepada umat dia ni, yang itu menyebabkan baginda Nabi SAW ni tumbuh uban. Memikirkan tentang umat-umat dia. Kita hari ni beruban sebab apa? Sebab kita punya face app kita kan. Tukar muka nak jadi tua sangat, nak beruban sangat kan. Suka sangat nak muka tua sangat. Kita tua dalam keadaan berhibur. Tapi Nabi SAW dia menua adalah kerana bimbang tentang umat dia. Macam manalah kalau kita fikirkan, macam manalah beza saya dengan Nabi dan para sahabat. Layak ke saya ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Risaukan umat lah. Dia ajar untuk kita ni. Kita fikirkan mesti ada ummatic thinking. Orang Islam ni kena ada ummatic thinking. Kenapa penting ada ummatic thinking? Bila kita ni ada ummatic thinking, berfikir tentang umat, kita akan nampak masalah kita kecil. Kita akan nampak masalah-masalah pasangan ni kecil. Kita akan nampak masalah-masalah perkauman ni kecil. Sebab kita ada masalah umat yang lebih besar. Tapi bila kita tak rasa ada ummatic thinking, tak fikir pasal umat, kita akan nampak masalah saya ni besar. Masalah pasangan ni besar. Masalah kehidupan ni besar. Masalah perkauman besar. Masalah jawatan saya besar. Sebab itu akhirnya kita jadi rosak. Okay? Kalau kita fikir tentang umat, tak apa saya kalah. Naik orang lain jadi pemimpin. Dia lebih baik, tak apalah. Sebab dia akan memberi keuntungan pada umat. Tapi orang tak fikir macam tu kan. Orang tu naik bagus macam mana pun dia tetap hentam. Sebab apa? Sebab dia tak naik. Orang tu naik. Kalau dia fikir pasal umat, saya tak naik. Orang ni naik. Orang ni bagus untuk agama. Tak apa. Saya tak kisah. Sebab dia memberi keuntungan pada agama. Keuntungan pada umat. Ini yang kita kena didik diri kita untuk berfikir tentang umat. Bukan berfikir tentang
perut kita sahaja. Fikir tentang keuntungan kita sahaja. Kena belajar kita ni untuk fikir tentang umpan. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhir sekali di penghujung kita pada hari ini, pada ayat keempat, Allah kata apa? Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, sebelum tu ada soalan ke daripada Puan Fini ke, daripada Syikin ke, ataupun Cik Syikin ada tengok dekat ni tak? Dekat Facebook ada soalan ke? Kalau ada lah. Kalau ada. Ada ke? Tak ada. Okey. Okay, kalau tak ada, saya tutup pada ayat keempat ni. Tengok ayat keempat ni Allah kata apa? Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah jualah kembalinya kamu. Ni sebenarnya Allah Ta'ala nak sebut apa? Semua benda yang kita lakukan, dia punya keyword dia, perkara yang kita kena tahu, iaitu kita akan kembali kepada Allah. Okay? Kita kena ingat tu je. Apa-apa yang berlaku, kita akan kembali kepada Allah. Bila benda ni kita pegang, apa yang saya makan, saya kena kembali pada Allah. Apa yang saya dapat, saya akan kembali pada Allah. Kita tak beranilah nak buat benda-benda yang haram. Tak berani buat benda-benda yang menyeleweng. Sebab apa? Kita akan dituntut, dihisap di hari kiamat. Okay, kita akan dituntut dan kita akan dihisap di hari kiamat. Okay, ini ancaman lah. Ancaman. Okay, jadi Allah kata apa? Kata Allah Ta'ala, iaitu ilallahi marji'ukum, kepada Allah sahajalah kamu akan kembali. Perhatikan, Allah sebut perkataan ilallah. Ilallah. Allah mengawali dengan perkataan harfu jar. Ilallah. Allah tak kata kamu akan kembali kepada Allah. Betul tak? Boleh je Allah katakan marji'ukum ilallah. Kamu semua akan kembali pada Allah. Tapi Allah kata ilallahi marji'ukum. Dia sama dengan perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau wahai Allah, baru disebut kami menyembah. Wa iyya, dan kepada Engkau wahai Allah kami nasta'in, minta pertolongan. Okey, kalau kita jumpa ayat macam ni, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, di dalam bahasa Arab ayat ni dia nampak macam salah lah. Okey, sebab dia didahulukan dengan harfu jar. Adakah dalam bahasa Melayu kita kata apa? Ali ke rumah Ahmad. Ataupun kita baca ayat, kita buat ayat ke rumah Ahmad itu adalah Ali. Kita baca apa benda ayat di tunggal langgang kan? Mestilah Ali ke rumah Ahmad. Mana ada orang buat ayat ke rumah Ahmad itu adalah Ali. Tak boleh lah. Tapi Allah buat ayat ni kepada Allah kamu akan kembalinya, itu adalah menunjukkan pengkhususan. Pengkhususan. Allah mengawalkan sesuatu yang khusus. Contoh kita sembah, Allah awalkan dengan harfu jar kan, iyyaka, kepada Engkau kami menyembah, sebab sembahan tu khusus untuk Allah, tak boleh pada makhluk. Kita minta pertolongan, wa iyya, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Pertolongan tak boleh minta pada siapa? Dia khusus kepada Allah Ta'ala. Okay? Kita minta pertolongan, kita berdoa tu hanya khusus pada Allah Ta'ala. Sembah khusus pada Allah, berdoa khusus pada Allah. Tak boleh minta pada makhluk. Dan kita kembali di hari akhirat khusus hanya kembali pada Allah, tidak pada makhluk dan tidak pada sesiapa pun. Okay. Sebab itu bila Allah awalkan perkataan ini dengan harfu jar, itu adalah untuk menunjukkan dia hanya khusus untuk Allah sahaja, tidak pada yang di hari akhirat kita akan berhimpun, berkumpul kembali hanya untuk Allah sahaja, hanya kembali pada Allah, tidak pada yang lain. Lalu Allah kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Okey, kalau tuan-tuan buat nota, apa yang Allah berkuasa atas segala sesuatu pada ayat keempat ni? Yang pertama adalah Allah berkuasa untuk memberi kebaikan pada hamba yang Allah kasihi. Okay, siapa yang dengar cakap Allah, siapa yang taat perintah Allah, aku beri nikmat, aku beri kesenangan. Hari akhirat aku beri dia kelebihan, lebih kelebihan. Allah jamin. Kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa pada segala sesuatu, iaitu Allah boleh mengazab sesiapa yang memusuhi Allah. Tak ada orang boleh larang, tak ada orang boleh lawan. Sebab itu Allah boleh tunjuk pada kita Firaun
Allah masuk dalam neraka. Isterinya Allah masuk dalam syurga. Firaun boleh argue? Tak boleh. Firaun boleh lawan? Tak boleh. Okay. Allah boleh buat apa yang dia nak. Dia berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, Allah berkuasa untuk kembalikan manusia ke hari akhirat. Seperti mana Allah telah ciptakan manusia di dunia. Dia maha berkuasa. Semua manusia. Matinya di sana sini. Nanti kita akan jumpa ayat lepas ni. Mati dekat mana-mana sekalipun, Allah boleh hidupkan semula dan berhimpun semula. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Mulk, antara kekuasaan Allah, Allah menjadikan manusia ni bertebaran di mana-mana. Kan? Ada duduk kat kutub utara, kutub selatan, ada duduk di hujung dunia, ada duduk dalam hutan, ada duduk dalam gua. Allah boleh buat manusia di mana-mana. Dan dia jugalah Allah yang sama yang mampu kumpulkan manusia di tempat yang sama. Macam mana Allah tebarkan manusia, macam itulah Allah berkuasa untuk himpunkan semula. Itulah perkataan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey? Baik, saya berhenti dekat sini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dapat panjang-panjangkan, sebar-sebarkan live kita ni, semoga memberi manfaat kepada orang lain juga, pada sahabat-sahabat kita, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama insya-Allah. Jadi apa pun, terima kasih pada Cik Syikin dan terima kasih juga kepada Puan Fini. Kalau tak ada harap, rasanya minggu depan kita boleh live, boleh bersama-samalah, kita on site lah insya-Allah, on site di pejabat di Subang Jaya insya-Allah, kalau tak ada harap rasanya lah. Tapi kalau kita online pun tak ada masalah insya-Allah. Okey, jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih pada semua. Maaf nak tanya. Tadi kan konteks perkataan tubuh dengan marji' hukum kan, roja'ah ni kembali kan, dua-dua kembali, tapi konteks dia sama ke atau berbeza? Okey, baik. Perkataan roja' dengan perkataan taba, perkataan tu kembali. Okey. Saya nak jawab, saya masih samar-samar. Boleh tak saya bagi saya masa untuk buat rujukan, insya-Allah minggu depan saya akan sampaikan. Boleh? Boleh Ustaz, insya-Allah. Tak puas hatilah kalau kita cakap tapi tak ada petikan mana-mana kan, kod jugalah. Okey? Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Cik Syikin, soalan yang sangat baik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.